A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pada kali ini kita akan tadabbur beberapa ayat. Yang ni panjang sikit tapi dia memberikan satu kefahaman kepada kita insya-Allah dan dapat manfaat. Iaitu saya nak kongsi beberapa ayat daripada surah Yusuf, iaitu pada ayat 43 hingga ayat ke-49. Cuma dalam panjangnya rentetan ayat ni ada satu perkara yang saya nak khususkan untuk sama-sama kita ambil manfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf pada ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Yang bermaksud, dan berkata raja. Raja ini merujuk kepada Al-Aziz, pembesar ataupun pemerintah Mesir pada waktu itu. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai yang lainnya kering. Wahai pembesar-pembesar, terangkanlah kepadaku berkenaan tafsiran mimpiku, sekiranya kamu dapat menafsirkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira mungkin ramai yang pernah dengar kisah ini. Apa yang boleh kita ambil manfaat bila mana kita baca ayat ke-43 dalam surah Yusuf ini? Sebenarnya kalau kita baca surah Yusuf, banyak perkara yang kita boleh belajar, boleh ambil manfaat. Dan bahkan ada ulama yang menyebut bahawa dengan satu istilah, madrasah Yusufiyah. Madrasah ni maksudnya sekolah. Maksudnya daripada kisah Nabi Yusuf ni banyak pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Mungkin dalam ruang yang agak terhad ni saya nak kongsi sikit je. Kalau kita rujuk tentang kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, kita akan jumpa pelbagai kisah. Mula-mula bagaimana ayat keempat dalam surah Yusuf menyebut tentang mimpi Nabi Yusuf, yang mana dalam mimpi dia melihat 11 bintang dan matahari dan juga bulan sujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf tanya kepada ayahnya, iaitu Nabi Yaqub. Kalau kita melihat kepada kitab Qasasul Anbiya, kita akan menjumpai bahawa Nabi Yusuf ni adalah anak kepada Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub ini merupakan anak kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cucu kepada Nabi Ishaq, dan cicit kepada Nabi Ibrahim. Salah silahnya begitu. Dan dalam ramai-ramai anak Nabi Yaqub ini yang ada 12 orang, Nabi Yusuf salah seorangnya yang menjadi Rasul. Dan bila mana Nabi Yusuf bertanyakan mimpinya itu kepada ayahnya, iaitu Nabi Yaqub, lalu Nabi Yaqub suruh dia senyap, tak mau, jangan cerita dekat adik-beradik dia. Sebab tu dalam surah Yusuf ada kita dengar bagaimana kisah perancangan adik-beradik Nabi Yusuf ni nak bunuh Nabi Yusuf. Dalam keadaan itu Allah yang lebih mengetahuinya. Rupa-rupa Nabi Yusuf tak mati, selamat di telaga dan diambil oleh pedagang ataupun mereka yang melalui jalan tempat tersebut, dan dibawa ke Mesir. Pada waktu itu dibawa ke Mesir, lalu dibeli oleh Al-Aziz. Dan cerita dia rentetan ni panjang lah, bagaimana dijaga oleh isteri Imratul Aziz, iaitu Zulaikha. Ada kisah bagaimana Nabi Yusuf dipenjara, banyak kisah.
Jadi sampai Nabi Yusuf di penjara, lalu tu cerita pula pada ayat ini. Kisah dia, waktu ayat ini kita sedang tadabbur ni, kita kena melihat kepada dia punya sirah dia, situasi dia. Waktu ini Nabi Yusuf sedang berada di penjara. Disebabkan apa? Fitnah yang telah dilontarkan oleh Zulaikha, iaitu isteri kepada Al-Aziz ni, yang mengatakan Nabi Yusuf buat benda yang tak baik kepada dia. Sedangkan perkara itu berlaku sebaliknya. Tapi it's okay. Kita tengok pada ayat ni, mimpi raja dan solusinya. Jadi saya ringkaskan, iaitu daripada ayat 43 sampai ke 46 itu begini. Bila mana Al-Aziz ni, raja ni, dia mimpinya itu bagaimana dia bermimpi 7 ekor lembu gemuk dia makan 7 ekor lembu kurus. Maksud dia tak boleh fikir apa maksud dia kan. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau, maksudnya yang elok. Kemudian 7 tangkai yang lainnya kering. Jadi bila dia tanya kepada pembesar-pembesar dia, cendekiawan dia, semua tak boleh nak jawab. Jadi disebabkan itu raja ini bingung kerana tidak memahami akan maksud mimpinya. Lalu meminta takwilan mimpi daripada pembesar-pembesarnya, tapi tak ada seorang pun mampu yang takwil mimpi. Dan sebab itulah dalam ayat ada menyebutkan bahawa salah seorang yang mengetahui tentang kehebatan ataupun keupayaan ilmu yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam, lalu dia minta izin dengan Al-Aziz supaya dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, iaitu orang yang mengetahui, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam yang sedang berada di penjara. Lalu Nabi Yusuf ditanya akan maksud daripada mimpi tersebut. Nabi Yusuf ditanya akan maksud daripada mimpi tersebut. Jadi daripada ayat 43 sampai ayat ke-46 ni, muslimin muslimat rahmati Allah, kita nak ambil sikit dia punya kita panggil manfaat dia. Kalau kita tadabbur baik-baik kan, kalau siapa ada Al-Quran boleh buka surah Yusuf, muka surat 235. Okey, baik. Okey, kalau ayat ke-43. Okey. Tengok ayat ke-44 sampai ayat ke-46. Saya sebut dia punya mafhum saja. Mereka menjawab, yakni Allahumma salli ala Muhammad, pembesar-pembesar itu menjawab, ialah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwil mimpi itu. Pada ayat ke-45, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf. Baik, maksudnya dalam di penjara tersebut bahawa ada yang telah selamat, maksudnya dibebaskan daripada penjara tu, dia teringatkan kepada Nabi Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai mentakwil mimpi itu, maka utuskanlah aku kepadanya. Maksudnya orang ni, hamba Allah ni, dia minta kepada Al-Aziz supaya bertanya kepada orang yang pakar, orang yang mahir untuk takwil mimpi, iaitu Nabi Yusuf. Lalu pada ayat ke-46, lihat ya, pada ayat ke-46, kalau siapa-siapa buka Quran, tengok tu punya terjemahan. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai. Ni dia punya dialog. Dialog ni adalah dialog yang subhanallah, hebat. Terangkanlah kepada kami, yakni tolonglah takwil mimpi ni, tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Kalau kita melihat pada ayat tu, orang yang menyampaikan soalan kepada Nabi Yusuf ini, dia menggunakan ayat yang sama seperti mana ayat yang pada ayat ke-43 itu. Kalau kita perhatikan daripada
sab'i bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'in sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin. Pada ayat tu kalau perhatikan pada ayat 43 sama ayat tu. Nak katanya kalau kita nak faham daripada situasi ni, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil manfaat sebagai tadabbur kita. Yang pertama, hikmah kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya, keadilan Allah dalam membahagi nikmatnya. Allah lebihkan sebahagian dan Allah kurangkan sebahagian supaya manusia menyedari kekurangan dan bersyukur atas kelebihan yang dikurniakan. Baik, dalam situasi ni, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang raja dan punyai pembesar-pembesar, ahli fikir, cendekiawan yang hebat pun tak boleh nak takwil mimpi. Tapi Allah bagi sebahagian yang lain, iaitu kepada Nabi Yusuf, walaupun dalam penjara, dia ada keupayaan, ada ilmu untuk menafsir kepada mimpi. Jadi di sini kalau kita fikir bahawa subhanallah, hebatnya Allah dalam menciptakan makhluknya, khususnya manusia itu sendiri. Hari ini bukan semua benda kita boleh settle seorang-seorang. Sebab itu kita ambil manfaat dalam kisah ni. Dalam keadaan nak tahu sesuatu ilmu, kenalah tanya kepada orangnya, yakni fasal ahli zikr. Hendaklah kamu bertanyakan kepada ahli zikr, iaitu orang-orang yang ilmunya, yang ada ilmunya. Dan yang kedua, iaitu di antara adab keilmuan ialah tidak menyembunyikan ilmu. Cuba kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun dia duduk dalam penjara dan yang memenjarakan dia itu Al-Aziz tu, kan? Tetapi bagaimana akhlak, adab yang ada pada diri Nabi Yusuf, perkara ini jelas ditunjukkan oleh Nabi Yusuf terus mentakwil mimpi sang raja meskipun ia disumbat dalam penjara yang berpunca daripada fitnah isteri raja tersebut. Maka ini jawapan Nabi Yusuf. Sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat ke-47 hingga ayat ke-49. Nabi Yusuf AS, apakah jawapan Nabi Yusuf? Boleh baca pada ayat 47 sampai ke 49. Itu jawapan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasdan fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Baik, maksudnya Nabi Yusuf berkata, maksud daripada mimpi itu ialah supaya kamu bercucuk tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai itu hendaklah kamu biarkan pada tangkainya kecuali sedikit sahaja untuk dimakan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Ketika itu adalah waktu agar kamu habiskan simpanan dahulu, melainkan sedikit untuk kamu simpan. Kemudian setelah itu datang tahun berikutnya, dilimpahkan buat manusia, iaitu akan hujan yang cukup. Di saat itu mereka memerah anggur. Baik, apa yang boleh kita faham daripada takwilan mimpi Nabi Yusuf ini pada ayat 47 hingga ayat ke-49, iaitu 7 ekor lembu gemuk dan 7 tangkai gandum hijau itu melambangkan 7 tahun kesenangan ekonomi. Maksud kata ada sumber, tak jadi kemarau, tak jadi apa-apa, semua elok, tak jadi wabak dan sebagainya. Manakala 7 ekor lembu kurus dan 7 tangkai gandum yang kering melambangkan tempoh 7 tahun kegawatan ekonomi. Subhanallah, hebatnya takwilan, tafsiran. Baik, ini disebut oleh ulama, ini juga ada salah satu daripada mukjizat Nabi Yusuf.
Orang lain tak tahu, dia seorang je tahu. Jadi apa yang boleh kita ambil manfaat daripada kisah ini ialah bagaimana kita disuruh untuk sebagaimana pepatah menyebut, sediakan payung sebelum hujan. Dari jawapan Nabi Yusuf, baginda menerangkan cara berbelanja dengan berhemah ketika mana waktu kemarau, wabak dan peperangan, antara situasi yang bukan di bawah kawalan kita. Maka hari ini saya nak relatekan dengan apa yang berlaku tentang COVID-19 ni, COVID-19 ni, coronavirus. Satu makhluk yang kecil, mikroorganisma yang telah menyebabkan banyak negara besar yang jatuh, yang binasa, termasuklah Amerika Syarikat. Dan juga begitu juga negara kita pada hari ini sedang menghadapinya. Jadi di sini sama-sama kita ambil manfaat. Kita berada pada waktu yang gawat, waktu yang diserang wabak sebegini, maka perlu kita berjimat cermat, jangan boros. Apa yang ada, kalau boleh simpan, manfaatkan hanya sekadar untuk kita boleh meneruskan kelangsungan hidup. Kita tak tahu. Sudah pastinya kalau kita memahati, kalau ada pakar ekonomi mungkin dia lebih faham. Mungkin ni pandangan orang seperti saya yang tak tahu ilmu tentang ekonomi ni. Saya nampak begini, bila mana pakej rancangan yang prihatin yang dibuat oleh PM kita, kalau siapa yang memahami mafhum daripada pakej rancangan itu, sebenarnya dia faham dah. Tempoh 6 bulan, tempoh tu semua adalah tempoh yang sebenarnya kita menggunakan dana-dana ataupun bantuan daripada kerajaan tersebut, ianya akan orang kata kena pulang balik. Maksud tu sebab negara kita perlukan gunakan duit dan seumpamanya. Selepas ni mungkin kita akan menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi ala kulli hal, dalam kita melihat kepada maqasid syar'iyah, tingkatan-tingkatan dia daripada hifzuddin, kemudian hifzun nafs, hifzul aql, hifzul nasr dan juga hifzul mal. Yang pertama sekali hifzuddin, iaitu memelihara agama. Kemudian hifzul nafs, memelihara jiwa. Jadi sekarang ni dalam keadaan kita memelihara jiwa lebih utama berbanding daripada kita memelihara akan harta kita. Jadi sebab itu sama-sama kita manfaatkan. Dalam keadaan ini kita guna konsep yang ada dalam tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bahkan kita tidak boleh lari, melainkan ia perlu dihadapi dengan tabah. Cara menghadapinya adalah bersedia dan berjimat seperti yang diajar oleh Nabi Yusuf. Jadi saya kongsikan beberapa penjelasan ulama berkaitan tentang tafsiran mimpi ini. Bagaimana disebut oleh Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Halidi, menyatakan dari kisah ini betapa sebuah negara perlu ada peruntukan undang-undang untuk memiliki rezerv simpanan yang cukup bagi mendepani bencana. Saya kira dan negara kita pun sudah bersedia dengan perkara itu. Kalau tidak pun kita wallahu alam, itu kerja pemimpin-pemimpin kita husnuzan saja, mudah-mudahan negara kita selamat. Begitu juga dengan pandangan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan, sesebuah negara wajar menyimpan dan mencatu makanan yang untuk keperluan mendatang di waktu susah. Dan juga apa disebut dalam tafsir Abi Su'ud, dia mengatakan bahawa daripada kisah ini bahawa suruhan Nabi Yusuf bermaksud, pertama, kurangkan makan, dan yang kedua, jangan membazir. Perlambangan itu bolehlah difahami bahawa ketika bencana ekonomi melanda, rakyat perlu mengubah gaya hidup masing-masing. Kalau dulu suka makan ini, makan itu, benda yang pelik-pelik yang mahal tu, sekarang ni tolong stop. Ingat ya. Ya betul, hari ni kita masih lagi, kita kata tak apa, ada lagi simpanan. Kita tak tahu berapa lama tempohnya, wallahu alam. Tapi kena ubah.
Sekalipun pesanan Nabi Yusuf itu sebagai persediaan berhadapan dengan bencana yang mendatang, namun ia tetap relevan, bahkan lebih kritikal dipraktiskan ketika bencana sedang berlangsung. Contohnya macam sekarang ni, COVID-19. Jika rakyat memperolehi bantuan dari kerajaan, pastikan ia dibelanjakan dengan penuh cermat. Saat bencana bukan waktu untuk bermewah atau hidup normal seperti biasa. Sebaliknya, sekarang adalah saat berjimat bagi menghadapi bencana yang kita tidak tahu bilakah akan berakhir. Jadi saya kira dengan sedikit perkongsian ini mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Peringatan ini khusus pada saya dan kepada semua yang mendengar, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Itu saja. Semoga bermanfaat dan stay at home. Allahu a'lam bissawab.